Okay, start. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Salam relax lah. Buat apa tu? Tengah kalut buat apa tu? Kak Amla. Tengah kalut menidurkan anak ke? Relax lah Kak Amla. So, jangan menggelabah. Relax. Alright, so um, malam ni, jap kita tengok. So, saya tak nampak kan berapa orang. Jap. Mungkin kita boleh tengok dulu Belum. berapa orang sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita. Hmm, jap. Boleh Akasha boleh menyampuk-nyampuk dulu. Saya tengah cari kita punya ni. Akasha punya boleh share tak kat saya tak? Facebook. Yang Alright, belum jap. ada tu kita boleh dekat Facebook sekarang. Facebook Akasha Kasim. Okay, kita dah Alright, ada. start pada pukul 9 tadi. Okay, so kawan-kawan minta share share dekat group. Share dekat page, share dekat group masing-masing. So kita akan bincang banyak perkara malam ni insya-Allah. So kita akan share dekat group masing-masing. Tolong. Kita sama-sama share. Ramai-ramai seronok sikit. Alright. So, saya share dekat Friends of Bomber Malaysia. Ada hampir 1 juta ni friends dia. Nak cari. Dia share dekat Friends of Bomber Malaysia. Alright. Okay, device yang kedua tu boleh silent sikit. Okay. Supaya dia tak double. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. So malam ni saya ucap selamat datang kepada yang sedang mengikuti kami di live malam ni sempena dengan sempena dengan bulan kaunseling betul Kak Yati? Bulan kaunseling. So sepatutnya malam ni kita jemput sekali akak kaunselor ni. Tapi tak ada kat tepi ni, akak kaunselor. Hai Ana Rohani. Terima kasih sudi menonton Ana Rohani. Alright. So boleh share kita punya live pada malam ni. Assalamualaikum Kak Kasyah AB dan Kak Yati. Waalaikumsalam. Jom jemput minum air dulu. Jemput minum air. So, silakan. So malam ni kita akan berkenalan dulu. Berkenalan walaupun macam Kak Yati ni dah seantero Malaya dah kenal Kak Yati ni kan dengan Kasyah Kasim kan. Walaupun kita nak berkenalan dulu kan. Kita akan mulakan dengan Kak Yati, lepas tu Kasyah, lepas tu baru saya. Hai, siapa tu tadi muncul tadi? Bro. Hai Bro Sazu, terima kasih sudah menonton. Bagi tabik sikit. Bro Sazu menonton dari mana? Dari Kelantan ke daripada Johor? Okay, so malam ni sebenarnya kita nak bercerita tentang buku Relax lah kan. Tapi relax lah, jangan cerita tentang buku dulu. So kita nak okey boleh Kasha boleh angkat tak buku? Sama-sama. Okey boleh. Mana buku Kasha? Okey. Alright, so kita malam ni kita akan bincang berkenaan tajuk relax lah. Okey, baik. Sebelum tu relax dulu. So kita tunggu kawan-kawan masuk. Samping tu kita nak berkenalan sedikit dengan ahli-ahli panel kita pada malam ni. Sebenarnya tiga-tiga adalah ahli panel. Tak ada moderator sebenarnya. Alright. So pertama kita nak kenal dengan Kak Hayati Hamim. Kan? Ana Rahani kata sukanya tajuk malam ni kena tonton supaya lebih relax. Alright. So betul. Ana Rahani mungkin tengah sibuk dengan peningkatan kes COVID kan. So relax Ana Rahani malam ni relax. So kita tengok
siaran langsung kita pada malam ni. Alright. So Kak Hayati Hamim nak tanya sikit, sekarang ni tengah sibuk buat apa? Okey, silakan Kak Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, AB, terima kasih AB. Sekarang tengah buat apa maksudnya? Sekarang tengah live. Tengah sibuk buat apa sekarang ni? Apa aktiviti? Okey, aktiviti biasalah di sekolah untuk mengajar kanak-kanak membaca. Saya adalah guru pemulihan di sekolah Seruntum Kuantan. Jadi macam biasa sekolah masih bersekolah ya, belum cuti. Tak ada PKP. Alright. Masih bersekolah jadi frontliner. Hai. Kak Amla. Hai, Amla. Asyik. Okey, selain pada tu saya ada banyaklah seminar Express I. Saya baru je tadi habis seminar Express I, kaedah membaca Express I yang diasaskan oleh Bonda Nur. Dan insyaAllah akan datang kami akan buat bengkel kanak-kanak, bengkel perdana Express I dan juga seminar Express I lah, seminar BM dan BI insyaAllah. Alright. So dari sudut kepenulisan, boy. Soalan kepenulisan. Tengah tulis buku apa sekarang ni? Sekarang ni kami dalam proses buku Tuhan Bebaskan Aku. Okay, wah. Bersama berapa orang penulis tu? Ramai kan? Berapa tu? Ramai, beratus-ratus orang tu. Peserta bengkel Masteri Bonda Nur. Dan juga kami baru saja orang kata sumbang karya di dalam buku Ayah Cik tu, buku apa ya? Pemata Umar. Pemata Umar. Okay, ya kan? Betul. Boleh dapatkan. So maksudnya sangat sibuk lah sekarang ni kan. Dah nama penulis. Okey, baik. So saya nak alu-alukan kemunculan cikgu multipurpose kita. Hai, cikgu Amla. Alright. Ana Rohani ada tanya soalan ke? Boleh tanyakan soalan tak dalam ni wahai ahli panel? Boleh insya-Allah. Boleh. Kita santai-santai saja Ana Rohani. Boleh tanya soalan. Alright. So saya nak tanya dengan Cik Akasyah pula. So tengah sibuk buat apa sekarang ni? Apa aktiviti di musim-musim COVID ni? Alright. Okay, aktiviti di musim COVID ni sebenarnya sekarang tengah sibuk dekat Politeknik. Pelajar sepatutnya mendaftar pada hari esok, tapi disebabkan kita ada peningkatan kes COVID, tiba-tiba semuanya berubah. Semua pelajar baik-baik patutnya daftar esok, semua terpaksa duduk di rumah dan kita tengah sibuk untuk set up semula kelas yang sepatutnya face to face. Jadi semua kelas daripada semester 1 sampai sem 6 sem 5 kena online. Jadinya sekarang ni tengah isu lah sikit sebab ada yang dah sampai tapi kena patah balik ataupun ada yang dah merancang beli tiket tapi terpaksa membatalkan dia punya niat untuk kembali ke kampus. Dan sebenarnya hari ini kita nak membincangkan tentang itulah. Walaupun kita diuji dengan statistik COVID ni, sebenarnya ada benda yang kita kena relax sikit. Sebab apa kita perlu relax, sebab apa kita tak perlu gelabah dengan ujian-ujian macam ni lah. Ada benda yang kita dah spend duit kan untuk tiket, ada benda yang macam pensyarah kan, macam Kasyah. Sepatutnya Kasyah dah ready. Okay, dah semangat ni nak jumpa student esok. Sekali rupa-rupanya daripada minggu pertama, sepatutnya minggu yang esok ni dah minggu ke berapa, minggu ke-10 ke-7 gitu, sepatutnya dah jumpa student tapi rupa-rupanya semua student tak boleh jumpa. Benda tu sebenarnya kena dengan kita punya topik, benda boleh settle. Itu part yang kita bagus. Alhamdulillah. Kasyah juga sekarang tengah sibuk nampaknya. Memang sebenarnya semua orang tengah sibuk kan. So, memanglah bila kita sebut tentang masing-masing ada kerja, yang tak ada kerja pun sebenarnya tengah sibuk. So, antara benda yang kita buat sebenarnya kesibukan tu boleh menggunakan stres dan sebagainya. So, kadang-kadang kita kena berhenti sekejap. So, kita kena sebut relax lah kan. InsyaAllah. So, kita dah ada berapa orang tengah live sekarang ni? Lebih kurang 30 ke lebih dah? 27 orang.
27 Mac. Alright, so selamat datang pada semua yang tengah live sekarang ni, ikuti live kita. So malam ni kita akan berborak-borak tentang buku yang yang oren ni, yang oren yang ada tangan sebelah ni. InsyaAllah nanti Cik Akasha akan terangkan tangan siapa sebenarnya sebelah ni. Adakah tangan Kak Amla? Ataupun tidak, so kita tanya tuan dia. Okey, so Kak Amla tengah sibuk tentang apa sekarang ni? Tengah menulis buku apa? Boleh share dengan kita tak? Okey, silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Semua tema merah kan? Saya pakai lain sikit. Salah tema. Salah. Okey, so, okey lah, kita maafkan. Biasa sudah awal. Jadi memang susah sikit lah. Tadi Allah tahan ngantuk tu. Sebabnya nak meraihkan bulan kaunseling kan. Jadi tim ABN malam kita start dengan live malam ni meraihkan bulan kaunseling pada bulan ni kan. Tadi ni pasal kesibukan. Okey. Kesibukan biasa je lah macam orang bekerja yang lain lah. Yang bekerja petang kalau ikutkan lah. Maknanya start bulan Oktober ni memang saya lebih menyusun jadual berbanding bulan-bulan sebelum ni. Contohnya hari Ahad saya buat live, hari Isnin saya buat tuition membaca, hari Selasa ada aktiviti co-curriculum di sekolah, sebelum ni tak ada sebab PKP sekarang dah ada balik. Hari Rabu buat tuition membaca Express I, hari Khamis Zumba, cik wah. Yes. Okey. Khamis malam ada kelas tafsir dengan ibu saya, dia mengajar di rumah. Lepas tu hari Jumaat setakat ni lah ada coaching Express I. Coaching Express I di Kuala Berang. Setakat ni setiap Jumaat kami buat peserta berbeza untuk ibu dan untuk orang dewasa, dan hari Sabtu setakat ni saya daftarkan anak ke kelas apa nama dia, Microbit dekat Pusat Internet Kuala Berang. Macam tu. Okay. Dia macam main komputer, main sebabnya Kasha lebih tahu kot Microbit. So nak tanya dengan Kak Amla ni, hari apa hari relax? Hari apa relax? macam tak ada hari relax ha? Okey, relax. Dia kena setiap hari Zul Setiap hari kita kena relax. Betul. Ada anak, kita ada kerja lain. Kalau tak ada kerja lain pun ada anak, ada keluarga. Jadi insya-Allah lah perlu relax sepanjang masa. Tadi Zul tanya sibuk menulis apa? Sibuk menulis je Zul. Okeylah. Okey, okey. Nak siapkan buku Cikgu Multipurpose 2. Agaknya orang dah dengar benda dah 20. Very good. Okey, so saya ucap tahniah kepada Kak Amla, kepada Kak Ayati Hamim, kepada Kasha. So kita tengok malam ni rupanya semua panel kita ni memang orang-orang yang hebat sebenarnya. Alhamdulillah. So tadi saya tengok Kak Helma. Kak Helma mungkin tengah tonton live kita daripada hospital, kita siap saya. Helma Ma'arif. So kita doakan beliau cepat sembuh insya-Allah. Dan ramai juga macam Abel Long pun mungkin masih kat hospital lagi. So kita doakan rakan-rakan kita cepat sembuh insya-Allah. Alright. So saya pun nak cerita jugalah apa yang saya tengah buat sekarang ni. So kat belakang saya ni, kalau tuan-tuan boleh tengok, ini library saya. Library baru. Alright. So dekat sini alhamdulillah sejak apa dia Kak Ayati? Warna mustard. Tu atas tu inspirasi daripada Akademi Bondeno punya warna. Okay, so alhamdulillah hasil daripada siapnya library ni lebih kurang dalam 2 bulan yang lalu, Abby mula menulis buku fake kebombaan. Dan alhamdulillah hari ni dah siap, dah jumpa dengan mufti tadi pun. Kan, minta dia punya nasihat-nasihat dia untuk dimasukkan dalam buku tersebut. InsyaAllah doakan lagi 2 minggu buku ni akan diterbitkan insyaAllah.
Di samping sertai dalam buku-buku tadilah yang disebut tadi, contohnya buku Tuhan Bebaskan Aku kan, dan sebagainya. So doakan kita semua istiqomah menulis dan berkongsi kebaikan-kebaikan kan. So malam ni kita akan fokus pada buku ini. Alright. So saya boleh izinkan saya nak mulakan kita punya celoteh malam ni dengan satu ayat Al-Quran yang selalu kita baca dan kita hafal pun sebenarnya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. So saya nak ambil daripada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dua tu. Azian ayat kata kagum. Oh, itu tak ada apa, kita sama-sama saja Kak Aziana, terima kasih. Alright, so apa yang kita boleh belajar daripada ayat ni? Saya tertarik dengan ayat ni sebab Tuhan sebut dekat situ inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'al usri, bersama-sama dengan kesukaran itu, ma'al usri yusra, ada ada kemudahan dia. Maksudnya Tuhan bila dia cipta sesuatu halangan-halangan ataupun kita panggil sebagai ujian-ujian, cabaran-cabaran kepada kita, sudah pasti Tuhan akan bagi jalan keluar dia, jalan kemudahan-kemudahan dia kan. Sebab pertama kita kena tahu bahawa tujuan Tuhan bagi kita ujian adalah untuk dia nak matangkan kita dalam kehidupan. Dia nak supaya kita tak belajar lebih lagi, supaya kita tingkatkan kita punya kemampuan untuk kita teruskan hidup kan. Itu tujuan dia. Jadi bila Tuhan letakkan macam tu, Tuhan akan bagi dia punya tools dia untuk kita mengatasi. Itu maksud dia. So innamal usri yusra, bersama dengan kesukaran, ujian, ibtila, macam kita sekarang ni kan berhadapan dengan ujian COVID kan. So sebenarnya kalau kita toleh kiri kanan kita, banyak sekali Tuhan bagi kemudahan-kemudahan untuk kita lalui, untuk kita atasi COVID itu sendiri, right? So kita dekat Malaysia contohnya ada golongan frontliner kan. Contohnya Ana Rohani contohnya kan, frontliner kita kan. So walaupun Tuhan uji kita dengan COVID, tapi Tuhan hantar pasukan-pasukan frontliner kita yang committed kan, menteri ataupun yang pihak pengurusan MKN dan sebagainya yang committed, yang bantu kita. Di samping tu banyak benda sebenarnya. Yang penting kita relax lah dan kita cuba pandang dari sudut positif kan. InsyaAllah kita boleh lalui sebab Tuhan bagi banyak kemudahan insyaAllah. Okey, itu mukadimah lah kan. So mungkin Kak Yati ada nak tambah tak tentang buku ni, relax lah ni? Mungkin ada sepatah kata daripada Kak Yati, silakan. Saya suka baca kisah Bonda Nur tentang misi 48K. Right. Okay, sebenarnya itulah bila kita baca, macam kalau kita pun kan 48K, 48,000. Rugi kan kalau ikutkan rugi. Rugi. Tapi Bonda Nur dia cepat redha dengan ujian Allah, dengan ujian yang daripada orang lain sebenarnya. Asalnya pasal tak bayar apa semua kan. Lepas tu cepat-cepat Bonda redha dengan apa saja ujian, terus positif. Dan saya suka sangat apa yang selalu Bonda tuliskan dalam ni, doa selalu minta Allah bantu. Okay, terus Bonda memang kata Allah first. Lepas tu fokus pada kemampuan sendiri, jangan fokus pada kemampuan orang lain. Siapa yang boleh pinjamkan aku duit kat ini, tapi maksudnya dia tak adalah nak harapkan pinjaman dari mana-mana. Dia kena orang kata carilah duit sendiri. Maksudnya masa tu Bonda jual flash sale kan, produk-produk Express Eye. Allah turunkan idea untuk jualan flash sale dengan speaker masa tu, dan ramailah yang beli dengan harga yang sangat-sangat murah masa tu kan. Jadi ada je Bonda Allah bagi idea dekat Bonda.
Satu lagi, jangan sesekali simpan rasa sakit hati pada orang yang masih berhutang dengan kita. Maksudnya anggaplah kita macam sedekah dekat dia. Kalau dia bayar tu kira macam bonus, kalau tak bayar tu kita reda. Cepat-cepat reda. Lagi satu, bonus memang tekankan tentang banyakkan bersedekah. Memang bersedekah tu orang kata beri dengan keyakinan Allah pasti ganti. Ingat, duit takkan habis, hanya dengan pemberian itu bila kita memberi ada banyak lagi rezeki kita yang sedang menunggu. Pentingnya kita bersedekah. Okay, boleh dalam menyelesaikan misi 48K ni bonus dia kata dia beriman dengan surah At-Talaq ayat 65, surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 iaitu mafhum dia punya maksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Kan? Ya. Ayat ni. Kita pun kena Itu macam tu sebenarnya. ayat 1000 dinar kan? Okay. So hebat kan? So buku ni sebenarnya yang sebenarnya jadi pemanis pada buku ni adalah ni nama ni. Ni Bonda Nur. So kita mulakan kalau orang belek buku ni kan. Yang pertama sekali orang nak cari sebenarnya kenapa orang nak beli buku ni? Bukan sebab AB tulis dalam ni, tak. AB ni bukan orang yang famous dan bukan siapa-siapa. Mungkin orang beli sebenarnya, orang beli buku ni sebab apa? Sebab ada nukilan daripada Bonda Nur dalam ni. So tadi Kak Hayati sebut tentang cerita tentang misi 48K kan. So kalau kita baca cerita Bonda ni memang termenung sekejap lah kan. So memang menyentuh kita punya ni. Kita pun terbuka jalan rupanya. Betul lah. Kalau kita sandarkan segala kepayahan kita ni kepada kita punya kudrat, kita punya kemampuan, memang terduduklah kita. Tapi sebenarnya kita kena sandarkan kepada Tuhan yang mencipta ujian tersebut dan juga Tuhan yang mencipta kita. Dan InsyaAllah kita akan rasa kuat. Nah, itu kita boleh belajar daripada misi 48K. Alright. So kalau bagi Kak Amla, kan, Kak Amla suka ataupun dekat di hati cerita yang mana dalam buku ni? Selain pada cerita Kak Amla lah. Ada. Okey, banyak kan cerita sangat banyak. Sebenarnya saya ni baca yang mana yang best sebabnya dah lama baca. Tapi malam ni nak share cerita sendiri. Boleh tak Zul? Boleh. Silakan. Okey. Okey, macam sekarang ni kan kita nak meraihkan bulan kaunseling. Okey, saya pun sebenarnya bertuah lah berada dalam tim akademi sebab saya sendiri sebenarnya guru lantikan. Maknanya guru lantikan kaunseling lah, bukan sepenuh masa di sekolah. Jadi bila kita tahu pasal bulan kaunseling ni, maknanya Kak Amla pun macam terlintas lah nak buat sesuatu program untuk murid sempena bulan kaunseling kan. Maknanya sekolah pun tak tahu ni bulan kaunseling. Kena cikgu yang war-warkan kan. Okey, tadi Ana tanya, Ana Rohani ada tanya, dia kata padatnya jadual, apa rahsia relax. Okey, sebenarnya bukanlah kita ni relax sangat pun. Tapi benda tu memang kita hadap setiap hari dan nak cerita yang setiap hari, jadual kerja saya sangat pack daripada pagi sampai malam dan saya pun memang tidur awal malam. Pagi tu macam memang biasalah kalau ibu-ibu ni kelang kabut sangat dengan anaknya kan, dengan nak sedia sarapannya apa semua. Nak tinggalkan rumah tak boleh bersepah-sepah, nak kena kemas semua. Tapi saya banyak ikut nasihat sahabat-sahabat yang lebih berpengalaman, ikut kata-kata guru kita. Banyakkan beristighfar. Banyakkan beristighfar. Mungkin istighfar itulah yang menyebabkan kita lebih relax nak buat apa-apa kerja pun. Istighfar tu tak lepaslah daripada mulut. Sebabnya kalau saya cerita, kalau anak saya tantrum pagi-pagi yang kecil tu memang menakutkan. Bayangkan Zul, kalau kita bawa kereta, dia tak nak pergi rumah pengasuh ni, dia boleh buka kereta, boleh buka pintu kereta tu. Bahayanya. Tentu. Alright. Tapi memang saya dah biasa hadap, bukan kata belagak tak jadi apa-apa, tak. Memang kita tak ada pilihan, kita istighfar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah supaya selamat.
Macam tu. Maknanya memang kalau dia mengamuk tu, orang lain pun agaknya ada jugalah pengalaman macam tu kan. Macam tak boleh Yeah. dikawal tu. Kalau mood dia tak baik pagi tu. Jadi ni menjawab mak tips relax kurus mengadalah Bro Sazu. Nanti insyaAllah kita akan jawab. Kita akan bagi ada ahli panel kita jawab nanti. Soalan Bro Sazu. Ana tadi kan relax. Ada certain kita tak relax, ada certain kita relax, tapi setiap pagi tu sepanjang perjalanan pergi sekolah tu, bebel-bebel kat anak tu, ada istighfar tu tak berhentilah. Sebab yang tu lah paling senang dan diingati, dan saya rasa memang betul-betul kita harap Allah tolong kita. Itulah. So mungkin next session saya akan ceritakan pasal cerita dalam buku relax lah. Okay? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Amla cerita tentang rutin harian beliau yang memerlukan beliau amalkan tips relax lah ni. So memang kalau memang itulah yang dihadapi oleh mak-mak kita kan. Mak-mak kita sendirilah berpagi dengan anak-anak dan sebagainya. So sebelum saya nak jemput Cik Akasha untuk cerita sedikit tentang apa yang diseronok dalam buku ni, saya nak hi sikit siapa yang ada ni. Yang ada Nur Hanisa, Cikgu Nur Izam, Aziana AR, Dr. Nur Raudah ada, Guru Sazu, Kak Rohani Mak Ali, Zaisha, selamat datang, selamat menonton. Kak Wan Hasana dan ramai lagi ya. InsyaAllah teruskan menonton. Malam ni kita cerita tentang relax lah. So saya nak baca sedikit apa yang Bonda tulis kat sini. The miracle of effort kat atas ni. Kalau teruji dengan masalah jangan gelabah. So kata-kata yang sangat bagus untuk kita jadikan azimat dalam hidup kita. Kalau teruji dengan masalah jangan gelabah. Sebab apa? Saya ada tulis dekat Facebook semalam. Fikir dulu sebelum sebar, jangan cuba cetuskan panik yang dalam masyarakat. Sebab panik pula. Jangan cetuskan panik lah apa dia Kak Amla? Ketakutan Ketakutan. So sebab nanti masyarakat akan panik. Bila panik ni kita akan hilang kewarasan kita, rasional kita. So kita akan jadi emotional. So bila emotional, gelabah, so dia akan mendatangkan benda yang lain. Alright? So relax lah. So kita nak tanya Cik Akasha kita pula. So mungkin dalam banyak-banyak cerita dalam ni, suka cerita yang mana? Okey. Ataupun nak petikkan cerita sendiri. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Selamat malam. Yang bagi salam, waalaikumsalam. Okey, yang belum share, tolong share dulu live kita. Okey, yang belum komen sebagai sokongan. Okey, sebelum kita cerita pasal cerita dalam relax lah ni, okey, sebenarnya dekat dalam buku relax lah ni, kita tak nak cerita kandungan dulu kita nak tengok dia punya cover ni sebenarnya. Kalau tengok dekat kedai buku lah, susunan kedai buku, dia punya warna dia sendiri dah buat orang teruja nak membeli. Warna orange daripada jauh. Yang itu sebenarnya dalam cover ni Kasha memang sangat suka warna orange ni. Kalau siapa-siapa yang boleh nampak, sebelum ni Kasha ada post yang belon dekat udara bersama dengan buku relax lah. Tu pun warna orange betul juga. Okay, lagi satu kalau perasan juga, buku ni sebenarnya dia punya tagline dia sendiri. Kalau perasan ada ni apa nama orang panggil ni? Tangan ni kan? Tangan yang buat melambangkan relax lah. Macam benda boleh settle, buat apa menyerah. Relax lah. Macam tu. Okay, itu adalah satu benda yang so macam masa kita buat. Dia ada apa nada dia, dia ada sebut tu. Dia ada tone suara dia sendiri. Benda boleh settle. Buat apa menyerah. Relax lah. Benda tu sebenarnya dia dah memainkan peranan penting dalam buku ni sebenarnya. Okey, untuk seterusnya sebelum kita masuk juga dekat kita punya konten macam AB cakap tadi kan, Kasha ada baca satu puisi. Puisi yang AB tulis dekat dalam Facebook. Tentang macam mana nak relax dalam ujian-ujian yang kita
terima dekat dalam hidup kita. So dengar baik-baik. Okay. Wah. Siapa yang belum share tolong share sebab kejap lagi Kasha nak baca puisi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tajuk dia daun yang gugur tak pernah membenci angin. Kerana ia tahu benar gugurnya adalah pengorbanan besar. Memberi ruang bertunas daun yang segar menjadi pohon yang lebih mekar. Daun yang gugur tak pernah membenci angin kerana ia mengerti gugurnya menggembirakan banyak hati. Perindu musim luruh di Pulau Nami masih ilham menulis puisi. Daun yang gugur tak pernah membenci angin kerana ia puas sekali menjadi asbab rezeki buat yang si tua pekerja kebersihan menyapu dedaunan demi sebuah kehidupan. Okay, itu saja puisi yang Abby kongsikan dalam dia punya Facebook. Itulah. Sebenarnya dia berkena-mengenalah dengan kita punya tajuk hari ini, iaitu benda boleh settle, relax lah kan. Apa-apa ujian yang kita datang, yang ada dekat dalam cerita ni sebenarnya banyak memberi kesan kepada kita punya tulisan. Kadang-kadang puisi-puisi yang pendek-pendek macam ni kadang-kadang bagi kekuatan kepada orang lain dan dia share kan dan memberi kekuatan kepada semua orang. Sempat lagi ke nak cerita dia punya kandungan? Banyak sangat cerita. Simpan dulu cerita tu. Simpan dulu, bagi orang lain dulu. Okay, simpan dulu. Okay, so kita nak siapa yang ada ni. Oh, Helma kata Kasha cakap pun relax. So dengar suara Kasha tu pun relax. Ana Rohani kata sukanya puisi tu. Mungkin sebab pendeklamasi dia. Sedap kan? Ada apa tu? Terima kasih Bonda. Nenda Prof pun ada. Bonda Prof ada. Siti Rugayah Haji Tibet. Selamat datang. Terima kasih kerana menonton. Baik. Alright. Pembaca puisi comel dia kata. Okay. Okay, so sebenarnya puisi ni saya tulis untuk memujuk salah seorang sahabat yang menghadapi satu kesedihan sebab dia dipindahkan tempat kerja. So Abby tulis puisi tu untuk pujuk dia. So antara tips untuk relax adalah kita melihat sesuatu dengan positif, sudut pandang yang positif. Okay, itu bila kita tengok sesuatu dari sudut pandang yang positif, insya-Allah kita mudah untuk relax. Kan? Kalau tak kita akan jadi menggelabah lah sebab Ana Rohani kata memang kalau teruja dengan masalah jangan gelabah, tapi kita manusia memang selalu gelabah. Memang Tuhan sebut pun dalam Quran sebenarnya khalaqal insanu halu'am. Saya lupa dah ayat tu. Memang Tuhan ciptakan manusia, sifat dia keluh kesah, menggelabah. Itu memang sifat yang Tuhan dah install dalam diri kita. Kan? Apa yang kita perlu buat adalah mencari sesuatu untuk menjadi sebab untuk kita relax. InsyaAllah. Alright. So terima kasih kan, pada yang masih setia dengan kita, sudi menonton. Alright. Ratu puisi ada, Ana Rohani. Betul. Nanti kita minta mungkin Ana Rohani boleh share puisinya di sini. Alright. Okay, so seterusnya kita nak pergi lebih lanjut lagi tentang buku ni. Sebenarnya buku ni tebal. Tebal. Kak Amla kata tadi tebal dan murah. Mana nak dapat buku tebal dan murah tu kan? Inilah bukunya. So dalam buku ni ada 55 penulis. Sebenarnya sejarah buku ni, Abby nak cerita sikit sejarah dia. Kita berapa bulan Bulan 31 Ogos 2019. Kan? So 31 Ogos kan? So kita berkumpul di Shah Alam kan, Selangor. Di Art Hotel. So masa tu kita buat Bonda anjurkan bengkel menyunting karya. Right. So ini adalah surprise yang diberi oleh Bonda. Masing-masing tulis satu bab dan dimuatkan dalam buku ni. Maka terhasillah buku Relax lah. Alright. So masa tu Bonda minta kita
setiap orang tulis satu kisah. So saya nak cerita juga kisah saya dalam ni, iaitu kalau buka dalam ni muka surat berapa ya? 16. Dekat depan-depan ni. Ha. 16 eh? Okey. Muka surat 16, air mata hijaiyah. Mungkin dia tertanya, apakah maksud air mata hijaiyah ni? Sebenarnya air mata hijaiyah ni adalah kisah macam mana Abby nak jadi guru Quran hari ni. Hari ni macam petang tadi 27 anak-anak jiran datang belajar. So setiap petang macam tu. Setiap petang datang belajar pukul 5 suku sampai pukul 6.40 petang. So belajar mengaji. So waktu kerja ada 5 orang pekerja kebersihan, cleaner, datang pejabat belajar. Kan? So apa yang diorang belajar, kita kadang-kadang kalau kita tak pernah mengalami kesusahan, agak sukar untuk kita faham, untuk kita empathy. Contoh kan, yang pelajar AB, pelajar dewasa lah kan, yang makcik-makcik cleaner ni datang, dia kata dia dulu dia belajar juga baca Quran, belajar baca, belajar tajwid, bukan belajar tajwid, belajar huruf-huruf Quran ni. Tapi lepas kahwin dia dah tak belajar dah. Kan? Jadi bila kita ajar dia Iqra, dia masih tertukar huruf ba, bila sebut ba dengan ta tu, ba ta tha, dia masih tertukar-tukar lagi walaupun dah 2 hari belajar kan. So bagi orang yang Abby perhati, kalau orang yang tak pernah melalui kesusahan, kesukaran untuk belajar Quran, dia mudah hot tempered, dia mudah kecewa, dia mudah marah, mudah melenting bila anak murid dia susah untuk sebut, untuk belajar. Tapi alhamdulillah Tuhan uji Abby masa kecil dulu, masa belajar sangat susah. Sehingga kan di dalam ni Abby tulis setiap malam mushaf tu basah dengan air mata sebab susah nak sebut. Kan? Rupa-rupanya Tuhan nak ajar kita bila kita dah dewasa, kita ada anak murid sendiri yang baca Quran, begitulah susahnya mereka untuk sebut. Walaupun mereka dah dewasa pun mereka lalui kesusahan yang sama. Jadi relax lah. Kan? Jangan marah-marah, jangan putus asa. Kan? Sama juga macam dulu kita susah nak sebut, mak kita yang mengajar kita macam Abis ni belajar dengan mak, dia begitu sabar sekali. Kan? Kenapa kita tak boleh nak sabar? So relax lah. Kan? Kita pun lalui benda yang sama. Okay. So itulah yang Abby tulis dalam buku ni. So relax. Kadang-kadang kita sebagai guru pun sama. Kadang-kadang kita anak murid kita agak degil dan sebagainya. Kadang-kadang kita kena lihat balik. Dulu masa kita kecil dulu, kadang-kadang kita lebih nakal daripada tu. Kan? Cuma bila dah besar ni kita kan, konon-kononnya dah tiba-tiba kita dah jadi solehah kan. Tiba-tiba macam gitu. Itu adalah petikan daripada buku Air Mata Hijaiyah dalam ni. So boleh baca insya-Allah. Kepada yang dah baca mungkin boleh komen kat sini kan, apa yang tuan-tuan boleh belajar, puan-puan boleh belajar daripada kisah ni. So apa pula kisah Kak Hayati? Silakan. So malam ni kita santai saja. Saya nak tengok apa soalan-soalan ke komen daripada rakan-rakan. Silakan Kak Hayati. Kisah saya tentang ajaibnya angka. Masa sekolah dulu, sekolah rendah, masa sekolah rendah dulu saya boleh katakan murid yang biasa sahajalah, bukan taklah cemerlang dan taklah teruk sangat sebenarnya. Jadi paling subjek yang paling orang kata paling apa ya? Killer subjek lah masa tu kan, matematik. Sebab tak tahulah kenapa orang Melayu ni macam susah sangat matematik kan. Jadi masa tingkatan pula. Masa darjah 1 hingga darjah 6 tu kira tak ni lah orang kata tak. Matematik tu memang teruk lah. Okay, nak kata samalah kita. Kan tak tahu lah sebab orang Melayu ke ataupun sebenarnya bukan sebab orang Melayu, tapi mungkin sebab saya kurang buat latihan ataupun tak fokus masa cikgu ajar kan. Jadi bila dapat masa tingkatan, kita naik tingkatan tu baru orang kata hidayah. Baru timbul hidayah. Macam mana tiba-tiba matematik tu jadi satu subjek yang orang kata sangat suka sangatlah. Sangat suka sebabnya cikgu tu. Cikgu tu dia pandai tarik perhatian, dia pandai ambil hati kita lah. Kita yang lemah ni dia boleh bagi kita minat. Tu yang kata
Maksud jangan gelabah lah. Jangan kata kita tak boleh maksudnya sampai bila tak boleh. Kita ada cara, kita ada cikgu, kita carilah kita punya tukang ajar kita kan. Kalau tak faham tanya. Yang tu sejak pada tu sejak saya dapat cikgu tu memang caring, memang best. Jadi alhamdulillah lah. Jadi SPM matematik dapat A1. Wah, tepuk tangan sikit. Saya tepuk tangan. Itu je poin yang tu. Yelah dulu lemah kan. Tapi akhirnya bila kita minat subjek tu, bila dapat cikgu yang betul dan kita pun banyak buat latihan, alhamdulillah sebenarnya boleh. Orang Melayu ni macam tu sebenarnya. Orang Melayu ni kena banyak ni lah, banyak latihan. Sebab orang kata orang Cina kan dia matematik dia yang kacang je kan. Jadi sebenarnya itulah. Tapi Kak Yati tak suka matematik tapi duit pandai kira kan? Boleh lah. Tu yang dapat A1 tu. Tu Ana Rohani tu, dia kata dia pening tengok nombor tapi duit pandai kira. Naik tinggi tempat tak reti belajar. Oh. Itulah. Tu je lah kisah saya. Jadi orang kata relax lah, relax. Right. So saya dapat belajar sesuatu daripada Kak Yati. Cara kita nak relax lah antaranya adalah bila kita berdepan sesuatu, belajarlah. Maksudnya carilah guru ataupun carilah orang yang membantu kita kan. Macam saya sendiri kalau tak faham sesuatu, so banyak benda-benda kat belakang saya, cikgu-cikgu kat belakang saya tu, buku-buku tu banyak membantu saya, banyak mencelikkan akal kita kan. So tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni pun sebenarnya mudah kan. So kita buntu tentang satu perkara, cari je tajuk. Mungkin ada buku yang dah sedia ada pun menghurai masalah kita. Kan? Sebab saya pegang satu benda, hidup kita ni hanya ulangan. Watak je berbeza, event yang sama. So masalah yang kita hadapi hari ni dah pernah dilalui oleh mungkin beratus ribu orang sebelum ni. Kan? Dan mereka pun mungkin dah bukukan pun masalah tu. Kan? So cara untuk kita pujuk hati kita, relax berhadapan dengan ujian tersebut adalah mungkin boleh baca buku-buku yang ada kan. So bersahabat dengan buku. So apa pandangan Cik Akashah tentang benda ni? Cik Akashah dulu ke Cikgu Amla dulu ni? Tak kisah kan? Cikgu Amla dulu. Macam dah lama je tu. Okey, Cik Amla silakan. Cikgu Amla. Mungkin bersetuju dengan saya cara nak selesaikan masalah kita boleh baca buku. Silakan. Kena unmute dulu Kak. Mute. Unmute. Okey. Alright. Penting. Hilang terus. Hilang. Okey, tak apa, kita jemput Cik Akashah dulu. Okey, silakan. Cik Akashah, buku apa yang baca sekarang ni? Sedang baca buku apa? Buku ni? Okey, kalau buku ni Akashah Kejap, kita add balik Amla ni Ya, silakan. So sementara proses meng-add tu. Okey, boleh tak? Alright, silakan. Dah. Relax lah Cikgu Amla. Relax. Kita suruh tekan butang unmute je, bukan tekan left. Okey, silakan. Apa soalan Zul tadi Zul? Setuju tak dengan saya? Kalau kita berdepan dengan masalah, antara penyelesaian dia bacalah buku, belajar. Kan? Setuju tak? Betul. Antaranya dia cakap buku kan? Sebab kita dapatkan ilmu baru. Okey, kalau dari aspek saya, kalau ikut dalam cerita dalam buku Relax lah ni, saya bertanya orang. Maksudnya yang kita, kan betul kan? Selain daripada buku, kita pun kena menuntut ilmu dengan orang lain. Okey. Kalau yang dah baca, buku ni cerita saya berada di muka surat yang terakhir. Sebenarnya senang nak tengok. Ada kisah misteri, bukan kisah misteri. Masa Gale disiapkan, Gale tu buku yang dah siap tapi belum cetak. Cerita saya tak ada dalam tu. Cik, dah gelabah ni, gelabah. So relax. Biasalah ni mesti bonda tercicir ke apa kan. So just kita bagi tahu bonda. Bonda pun semak ada. Dia pun masukkan dalam buku. Maknanya ada lah. Akhir sekali ada. Kalau tidak menangis. Tak berlagu. Macam saya lah kat sini. Okey, itu cerita dia. Baik. Betul lah kalau kita tak nak kalau kita tak nak gelabah, tak nak
kalut, tak nak risau. Kita kena banyak bertanya kepada orang lain tentang masalah yang kita hadapi tu sebab orang lain lebih berpengalaman. Okey, baik. Contoh cerita saya dalam ni tentang tajuk dia Let's Go. Let's Go ni apa benda ni? Sebenarnya isu wanita atau ibu yang tak biasa drive bersama anak sendirian untuk perjalanan jarak jauh. Itu rasanya isu ramai orang. Saya pun sebelum ni tak berani, tapi ditakdirkan Allah letakkan saya berpindah sekolah di Dungun pada tahun lepas. Dungun tu saya tinggal di kawasan pedalaman. Pedalaman dia sangat jauh dari bandar. Boleh jamak kosa kalau nak pergi bandar, Zul. Nak katanya lebih 50 kilometer. Lebih 2 marhalah. Yes. Okey, jadi masa mula-mula pindah tu saya berjauhan dengan suami. Jadi saya kena pandai sendirilah nak bawa kereta nak balik kampung tu. Anak-anak dah bosan dah duduk dekat tempat tu. Pada awal-awal lah kan. Tempat tu best. Dia tepi sungai, ada bukit dalam hutan. Tapi sometimes kita nak balik kampung lah kan. Kampung saya di Besut. Jadi saya tanyalah orang jalan nak pergi sana macam mana. Padahal selama ni pernah je kita naik tapi sebab orang lain yang drive kita tak ingat pun jalan. Tu penyakit tu. Tak ingat pun jalan. Pergi 10 kali. Okay. Jadi bila nak pergi dengan anak ni okay, saya tanya orang pasal nak masuk Plaza Tol. Nak nak top up duit ke apa benda tu. Okay, orang cakap boleh guna IC. Okay. Saya pun naik drive kereta, tersalah lorong. Macam mana? Masuk Plaza Tol, nak keluar dekat Murah tu, dekat Kuala Terengganu tu, tak tahu pun dekat mana nak top up duit tu. Masuk tol lain, lepas tu tak boleh keluar lah sebab tak ada duit. Saya suruh anak saya turun kereta pergi ke kaunter sebelah tu. Top up duit. Okey, itu baru pengalaman pertama. Selepas tu minggu seterusnya cerita lain pula. Maknanya pelbagai masalah yang dihadapi dekat plaza tu saja. Nak cerita pasal plaza tu saja pun banyak masalah. Okey, tapi macam saya berhadapan dengan benda tu, saya tanya orang apa nak buat. Okey, satu lagi tipsnya ialah kita bertanya orang kan. Tips yang kedua itu, kita kena berani hadap benda tu. Kita dah tahu kita akan risiko. Kadang-kadang saya tak tahu pun balance duit dalam tu berapa. Lepas tu pakai pergi je lorong mana-mana entah. Lepas tu tak ada duit nak keluar. Nak palang tu tak keluar kan. Maknanya nak bagi tahu kita kena hadap ujian tu. InsyaAllah lepas tu kita akan InsyaAllah ada jalan keluar. Ada jalan keluar. InsyaAllah kita kena hadap. Kalau kita takut kita lari, memang selama-lamanya tak pandai. Contoh saya kata okey, kalau saya takut nak drive jauh ni, saya suruh suami datang ambil. Sampai bila-bila saya tak berani. Betul tak? Sampai bila saya tak berani. Saya memang suka nak tempuh. Sebab saya kata, ini jangka masa panjang. Saya mungkin duduk di situ bertahun-tahun, kita tak tahu. Kan? Jadinya nak pergi mana-mana, kena berani, kena hadap. So kita kena berani cuba, tanyalah orang. Sekarang sumber ilmu tu sangat luas, jangan malu, jangan sombong. Macam tu. Betul. Mungkin saya boleh simpulkan macam ni kita tak cari masalah, tapi bila masalah berhadapan dengan kita tak akan lari. So kita akan hadap dia. Alright? Okay. So satu storytelling yang bagus daripada Cikgu Amla. Saya suka sebenarnya bila Cikgu Amla bercakap ni, dia akan bercerita. So Queen of Storytelling. Pada malam ni mungkin kita boleh anugerahkan kepada Cikgu Amla. Alright. Memang saya suka. Alright. Kita kembali kepada Cik Akasha. Cerita tentang apa tadi Okay, silakan. Cerita tentang cara untuk relax. Kan macam tadi Amy kata kalau nak relax tu kena baca buku. Kan? Right. Kalau macam Kasha, biasa kalau kita nak relax, kita buat apa yang kita suka. Kadang-kadang kita
cuba menafikan apa yang kita suka. Bila kita menafikan apa yang kita suka, kita tak buat benda tu. Bila tak buat, disebabkan sesuatu perkara, kita jadi tak adil kepada diri kita. Jadinya, kalau apa yang kita suka, kita buat je. Kadang-kadang kita, bila kita buat sesuatu, kita terlampau fikir kepada persepsi orang lain. Itulah. Macam tadi kalau kita nak cakap, kita buat sesuatu tu, kenalah pada minat kita, pada kesungguhan kita. Kalau kita tak buat atas minat dan kesungguhan kita, jadinya apa je yang kita buat dia akan jadi tak jadi. Macam tu. Macam mana nak relax kalau kita tak buat apa yang kita suka. Jadi macam siapa ni cakap, Selasia cakap, Kak Selasia cakap setuju kan. Okay, sebab ada orang dia suka buat bunga. So buatlah bunga tu sebagai pembahagia dia untuk jadikan dia lebih relax. Ada orang dia suka menulis kat Facebook. Tulislah kat Facebook tu. Cuma macam apa yang kita punya pengetua, kita punya cikgu ajar, dia kata kalau kita menulis, biarlah dengan ilmu. Kalau kita meluah dekat dalam Facebook tu, biarlah dengan adab. Kalau kita tak ada adab dan tak ada ilmu tu, benda tu takkan jadi relax. Apa yang kita tulis sepatutnya bermanfaat, jadi kita akan jadi lebih stres. So, kena ada adab, kena ada ilmu untuk menulis ataupun membuat apa-apa sahaja yang kita suka untuk menjadi lebih relax. Okey, so satu kesimpulan yang bagus. Saya teringat dalam buku hadis 40, dia sebut tentang apa maksud dosa. Dosa ni adalah sesuatu yang menyebabkan kita rasa bimbang, kita rasa macam bersalah, ada rasa bersalah, itu adalah dosa. So betul lah antara kita nak relax adalah kita elakkan daripada melakukan ataupun kalau kita nak post kat Facebook dan sebagainya, post benda-benda yang bagus-bagus kan. So kalau kita post yang boleh menyakitkan hati orang contohnya, dia akan memberi impak yang lain menyebabkan kita tak boleh nak relax kan. So ada gangguan-gangguan dalam hidup kita. So antara tips nak relax dah adalah tambah ramai kawan, kurangkan ataupun elakkan tambah musuh dalam hidup kita. So kita akan insya-Allah kita akan relax, lebih relax dalam berhadapan atau menghadapi hidup kita seharian, insya-Allah. Okey, so kita dah nak sampai ke penghujungnya. Mungkin ada soalan-soalan yang kita ada soalan yang ditujukan kepada kita yang belum dijawab. Boleh tengok dekat belakang komen. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya tengok dekat sini ramai puan-puan ni. Kan? So sekiranya nak berkongsi sesuatu ataupun nak tanya kepada ahli panel kita, boleh type dekat ruang komen. So mungkin kita boleh kongsi. Alright, so saya nak bagi peluang kepada siapa ni? Macam mana nak dapatkan buku ni sebenarnya? Ada ke kat kedai buku? So kita tanya dekat dalam ni ada beberapa orang dropshipper ni. Kan? Kita tengok dekat komen pun dah ada link-link yang telah dibagi. Kan? So sekarang ni sebenarnya mudah rupanya nak beli buku. Okay? So macam mana nak beli? Kak Yati Hamim kalau ada. Ada stok ke Kak Yati Hamim? Silakan. Okey, di ruangan komen rasanya ramai yang dropshipper Bondeno beri nombor, beri link. Okay, beri link, boleh terus tekan link tersebut. Dan saya juga ada dropshipper Bondeno. Okey. Boleh dapatkan daripada dropshipper dan di kedai buku pun ada sebenarnya. Betul. So sebenarnya penting kita prepare. Kita tak doa PKP akan diisytiharkan semula dan kita minta jauh. Tapi sebenarnya antara benda yang penting untuk kita ada bila berlaku PKP ataupun sekarang ni pun kita diminta untuk banyak berada di rumah. So antara benda yang kita boleh buat adalah baca buku. Kan? So antara buku yang kita syorkan untuk tuan-tuan ada dalam simpanan ataupun ada dalam koleksi tuan-tuan dan puan-puan adalah buku ini. Buku relax lah kan. Istimewanya adalah semua buku-buku yang di bawah di bawah naungan Bondeno dan juga Akademi Bondeno ni, buku-bukunya adalah buku-buku storytelling, buku-buku yang santai saja untuk kita baca, dapat menemani hidup kita yang mungkin bosan kan. Dan kita kena tahu mungkin ada juga di kalangan penonton kita atau rakan-rakan penonton kita yang sedang dikuarantin kan. So mereka sebenarnya saya ada kawan-kawan yang kena kuarantin ni,
dia pertama, dia stres sebab tak boleh nak keluar. Dia duduk je dalam bilik tu selama 14 hari. Yang kedua, stres sebab ada tekanan daripada rakan-rakan dekat luar sana. Kan? Tuduh dia macam-macam lah, dia pembawa ni dan sebagainya kan. Kawan-kawan baik dia pun melarikan diri daripada dia dan sebagainya. So, stres ini boleh diatasi ataupun boleh kita rawat atau boleh kita kurangkan dengan baca buku-buku seperti buku ini. Relax lah. Kan? Walaupun ada kawan-kawan kita tak suka kita sebab kita mungkin pembawa ataupun PUI, person under investigation punya orang kan. Kita tak bersalah tapi orang dah apa tu cop kita macam-macam kan. Kita pembawa virus dan sebagainya. So bertenang, relax lah. So kita serah pada Allah SWT dan doa banyak-banyak insya-Allah. So mungkin ada kata-kata terakhir daripada Cikgu Amla, silakan. Okey, Zul. Kita dah nak habis. Saya nak share sikit lah berkaitan dengan COVID, juga berkaitan dengan bulan kaunseling kita kan. Okey, sebenarnya dekat sekolah macam ada sedikit lah macam apa nak kata huru-hara tu tak huru-hara lah. Tapi bila ada kes yang kita dengar Kabar angin. Kenapa dah keras tu? Keras Mungkin balik. masalah lain. Okey, tak apa. Kita minta Cik Akasha settlekan dulu. Mungkin lain kot Okay, kan? Okey. Okey. Dah. Okey, dah. Jadi saya nak share lah. Memang semua orang secara logiknya, secara fitrahnya memang kita rasa takut kepada wabak ni. Okey, tapi saya nak nasihatkan kepada diri saya sendiri, ahli keluarga saya, anak-anak murid saya, kawan-kawan sekolah. Macam mana kita nak hadap benda ni dengan insya-Allah lah kita cuba usaha untuk relax. Pertama, jangan terlampau baca. Maknanya kalau kita jenis yang macam terlampau takut, sebab kita ada yang kawan-kawan kita sampai tahap murung, ketakutan dia terhadap COVID ni sampai tahap murung kan. Jadi yang saya tengoklah pendapat saya kan, pertama kita jangan terlampau cari korek cerita-cerita tentang COVID yang berlaku sekarang ni. Contohnya dekat daerah tu jadi macam ni, dekat daerah ni macam contoh kat Terengganu ni sekarang kecoh dekat Bukit Besi atau ke tengah, tutup sana, swab sini kan. Kita boleh ambil tahu tapi sedikit, sebab kita tahu benda tu memang boleh berlaku kan. Memang tak mustahil berlaku di mana-mana. Jadi kita ambil tahu sedikit, jangan terlampau korek cerita. Kemudian kedua, kita tidak perlu sebarkan cerita sekiranya ia tidak sahih, tiada sumber yang tepat. Tidak perlu cerita pula pada orang lain, sebab kadang-kadang kalau kita cerita ni ada yang tersalah, orang lain dengar, orang lain cerita, mungkin tertokok tambah yang tak betul. Jadi menambahkan panik. Okey, yang ketiga, kita tak perlu share dan kita pun bila kita baca sesuatu sekadarnya sahaja. Jangan terlampau percaya. Kadang-kadang sumbernya hanya dari tulisan orang, mulut orang kan. Sebab dah berlakulah yang saya baca dekat Facebook, terbaca dekat yang situasi COVID dekat kalau tak silap Durian Mas tu, ke tengah tu, memang ada isu yang sedikit salah faham. Sampai macam masyarakat berbalah. Yang saya dengar lah. Jadi kena hati-hatilah. Hati-hati. Okey, dan keempat, tidak dapat tidak kita bergantung sepenuhnya lah kepada Allah. Doalah banyak-banyak supaya insya-Allah kita semua selamat dan sihat. Okey, itu saja insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih Kak Amla. Tengok tu, apa tu? Kesimpulan pun ada 4 tips. So banyak rupanya malam ni penuh dengan tips-tips kan, kita kongsikan insya-Allah. So mungkin Cik Akasha ada tips-tips yang lain untuk sebagai penutup pada malam ni, silakan.
Kak Syah tak nak letak tips sebab Amla dah bagi tadi. Okay, cuma nak reminder kepada siapa yang belum dapatkan lagi buku Relax lah ni. Sebenarnya penting untuk dapatkan sebab apa yang menarik dalam buku ni, dia mengisahkan tentang macam mana nak relax dari pelbagai bidang. Bukan satu cerita je, bukan cerita pasal student je, bukan cerita pasal orang bekerja je, campur-campur. Bermacam-macam kisah dalam ni, dan yang paling best, tak ada dalam buku yang lain adalah buku ni beserta dengan tips. Kalau kita ada ujian, macam mana nak mengatasi, dan tips-tips penting yang kita nak dapatkan daripada cerita tersebut. Itulah pesanan untuk semua yang mendengar, semua yang menonton, boleh dapatkan buku ni daripada dropshipper yang ada komen dekat bawah. Okey, itu je. Okey, terima kasih. Mungkin Kak Yati ada satu lagi. Mungkin nak tambah, silakan Kak Yati. Last sebelum saya tutup ni. Ayat surah Al-Baqarah ayat 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Maksud dia apa? Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu kesimpulan dia begitu tuntas sekali. So saya tak perlu ulas banyak dah. Itu sebenarnya roh kepada buku kita ni. Kan? Apa pun yang kita hadapi, memang sebenarnya Tuhan dah ukur dah. Sesuai dengan kemampuan kita. Cuma kadang-kadang kita lupa untuk mengukur diri kita. Kan? Kita ukur diri kita dengan orang lain. Kan? Dia punya skala ukuran dia tu. Kan? Sebenarnya Tuhan dah ukur siap-siap dah untuk kita. Apa yang menimpa kita sesuai untuk kita. Jadi jangan bergelabah, insyaAllah, dan relaxlah. Kan? Benda boleh settle, buat apa nak menyerah, insyaAllah. Okey, itu saja perkongsian kita pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya nak baca sikit siapa yang menonton ni. Azian Aiat, Kak Azian Muhammad Isa. Terima kasih. Terima kasih. Puan Selasiah Syahari, Nafisah Ibrahim, Ana Rahani, Nia Ilyani, Nur Wahaya Yahya dan Umi Ismail Syarif, dan semua sekali lah yang saya tak sempat nak baca semua sekali nama-nama ni. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa dan kita support. Ada lagi sebenarnya di bulan Oktober ni ada beberapa live yang akan ke udara. Kita sama-sama support dan juga kita share insyaAllah. Sambil-sambil kita dengar bedah buku secara santai. Sebenarnya kita juga belajar tentang tips macam mana kita berhadapan untuk kita berhadapan dengan kehidupan ujian-ujian dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.